Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari grup 1 under mentor Prof. Dr. Ros Azwan bin Husin akan menerangkan berkaitan hasil dapatan kajian kami, di mana tajuk kajian kami bertajuk Persepsi Pelajar Universiti terhadap Kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pandemik COVID-19 ke atas sistem pengajaran dan pembelajaran atas talian. Sinopsis kajian kami ialah di mana persepsi pelajar universiti terhadap kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pandemik COVID-19 ke atas sistem pengajaran dan pembelajaran, di mana dalam sinopsis ini kami lebih menyentuh berkaitan dengan apa yang dikatakan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini jelas telah memberikan kesan terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Kedua, kami menyentuh berkaitan dengan penyebaran wabak pandemik COVID-19, di mana kehadiran wabak pandemik COVID-19 ini jelas telah mengubah gaya hidup pelajar terutamanya dari segi pengajaran dan pembelajaran. Dan kita sedia maklum, sebelum kehadiran pandemik COVID-19 ini, kesemua aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah dilakukan secara bersemuka. Namun akibat daripada penyebaran wabak ini, kesemua aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah dilaksanakan secara atas talian. Bagi permasalahan kajian, yaitu di mana pandemik COVID-19 adalah krisis kesihatan awam global yang telah memberi impak negatif dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Namun begitu, dalam kajian kami ini kami lebih menyentuh berkaitan dengan konteks sosial di mana bidang pendidikan tinggi menerima impak yang paling teruk, terutamanya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Bagi persoalan kajian kami, yaitu apakah persepsi pelajar universiti terhadap kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pandemik COVID-19 ke atas sistem pengajaran dan pembelajaran atas talian. Objektif kajian kami ada 3. Yang pertama sekali, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kelebihan ataupun advantage pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempoh PKP COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap limitasi dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempoh PKP COVID-19. Yang ketiga, meneliti persepsi pelajar terhadap langkah-langkah penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempoh PKP COVID-19. Sebenarnya, saya akan serahkan kepada rekan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan dapatan kajian kami ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Abdul Aziz dan saya akan menerangkan hasil dapatan kajian. Bahagian E adalah demografi responden. Dan demografi responden yang pertama adalah jantina. Seramai 37 responden lelaki yang menjawab borang soal selidik. Manakala responden perempuan seramai 73 responden. Bagi umur pula, kami bagikan kepada 4 kategori. Kategori pertama adalah 18 hingga 19 tahun seramai 2 responden, 20 hingga 21 tahun seramai 57 responden, 22 hingga 23 seramai 51 responden, dan bagi golongan umur 24 hingga 25 tiada responden yang menjawabnya. Bagi negeri pula, kami bagikan kepada 4 negeri, Sabah, Semenanjung, Sarawak, dan Labuan. Sabah seramai 82 responden, Semenanjung seramai 14 responden, Sarawak seramai 9 responden, dan Labuan seramai 5 responden. Bagi tahun, kami bagikan kepada 3, tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Tahun pertama seramai 30 responden, tahun kedua seramai 50 responden, dan tahun ketiga seramai 30 responden. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian B, yaitu persoalan berkaitan persepsi pelajar universiti terhadap kesan Perintah Kawalan Pergerakan pandemik COVID-19 ke atas sistem pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Persepsi pelajar yang pertama adalah mengenai kelebihan pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempo PKP COVID-19. Atribut yang pertama adalah pelajar dapat mengulang kaji pelajaran mendapat 49,10% pelajar yang sangat setuju. Dan atribut kedua adalah pelajar dapat mengurangkan kos pembelajaran mendapat 65,45%. Dan kelebihan yang ketiga, pelajar mudah berbincang dengan pencara mendapat 36,36%. Dan kelebihan keempat, pelajar tidak terlambat masuk kuliah
mendapat 44,54%. Dan kelebihan yang terakhir adalah pelajar dapat didedahkan dengan berbagai aplikasi mendapat 60%. Persepsi pelajar yang kedua adalah mengenai limitasi pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempo PKP COVID-19. Atribut yang pertama adalah pelajar mengalami jaringan internet yang lemah, mendapat 72,10% pelajar yang sangat setuju. Limitasi kedua adalah pelajar menggunakan kos yang tinggi untuk membeli data internet, mendapat 73,90%, dan pelajar mengalami kawasan persekitaran yang bising, mendapat 74,80%, dan limitasi keempat adalah pelajar sukar untuk berbincang dengan ahli kumpulan, mendapat 59,90%, dan limitasi yang terakhir adalah pelajar sukar mendapatkan bahan kuliah, mendapat 64,90%. Persepsi pelajar yang terakhir adalah mengenai langkah pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam tempo PKP COVID-19. Langkah pertama adalah pihak university perlu memberi sumbangan data kepada pelajar, mendapat 76,36%. Dan langkah kedua adalah pelajar perlu mencari ruang yang selesa, mendapat 69,09% pelajar yang sangat setuju. Dan langkah yang ketiga adalah pencara perlu menggunakan aplikasi yang menjimatkan data, mendapat 76,36%. Dan langkah keempat adalah para pencara perlu memuat naik rekaman kuliah, mendapat persetujuan 20% responden yang bersetuju. Dan langkah yang terakhir adalah pihak kerajaan perlu menyediakan pusat internet desa untuk para pelajar yang tinggal di luar bandar, mendapat 85,45%. Sekian saja pembentangan saya, terima kasih. Seterusnya ialah kita beralih pula kepada perbincangan. Perbincangan yang pertama ialah kelebihan. Persepsi pelajar yang paling banyak menyatakan skala Likert sangat setuju ialah soalan 2, yaitu dapat mengurangkan kos perbelanjaan dengan peratus yang paling tinggi, dan nilai peratus paling rendah pula merupakan soalan 3, yaitu perbincangan mudah berbincang dengan pensyarah. Seterusnya ialah limitasi. Persepsi pelajar bagi limitasi yang paling banyak memilih skala Likert sangat setuju adalah soalan 3, yaitu kawasan persekitaran yang bising dengan nilai peratus paling tinggi, dan peratus paling rendah pula soalan 4, yaitu sukar berbincang dengan ahli kumpulan. Selepas itu ialah langkah. Persepsi pelajar yang paling banyak menyatakan skala Likert sangat setuju adalah soalan 5, yaitu menyediakan pusat internet desa dengan nilai peratus paling tinggi, dan nilai peratus paling rendah pula ialah memuat naik rekaman kuliah. Seterusnya kita beralih pula kepada implikasi. Implikasi yang terdapat dalam kajian ini ialah dapat mendedahkan pelajar dengan teknologi dan aplikasi merupakan salah satu kesan positif pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jika sebelum PKP, kebanyakan pelajar kurang pendedahan dengan aplikasi moden kerana kuliah dijalankan secara bersemuka. Seterusnya ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP jelas memberi banyak kesan bukan sahaja terhadap pelajar, malahan ibu bapa turut terkesan dengan gaya pembelajaran yang baharu ini. Hal ini kerana ibu bapa terpaksa menggunakan wang ringgit yang banyak bagi membantu anak-anak mereka membeli data mengikuti setiap kuliah yang diadakan oleh pensyarah. Seterusnya ialah pembelajaran secara talian ini dapat menjamin tahap keselamatan dan kesihatan pelajar.
Hal ini karena situasi yang melanda negara pada ketika ini jelas memberikan kesan kepada semua sektor, terutamanya sekali pendidikan. Pembelajaran atas talian ini jelas mampu memutuskan rangkaian COVID-19 daripada terus merebak. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh rekan pembentang Regina. Nama saya Regina Ania Jason dan saya akan membentangkan untuk kesimpulan. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian masing-masing memberikan kesan positif dan negatif kepada para pelajar. Namun begitu, pihak kerajaan haruslah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dapat dijalankan dengan lebih efektif dan cekap. Ini bagi memastikan tidak ada sebarang pelajar yang tercicir dalam mengikuti setiap kuliah yang diadakan. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.